Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dihormati, wanita hari ini. Hai, senangnya dalam hati kalau tengok WHI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 20 Oktober 2023, hari Jumaat. Kami terus bersama dengan anda pada hari ini. Saya Farhan Ahmad dan juga ni dah lama saya nak bersiaran dengan beliau. Adik baru bongsu hari ini berpeluang untuk bersiaran dengan Abang Long. Sihat Abang Long? Alhamdulillah. Dan kita harapkan juga penonton-penonton di luar sana untuk kekal sihat, untuk kekal selamat dan juga dalam keadaan cuaca yang tak berapa nak menentu ini juga. Betul. Kalau anda memandu tu tolong memandu dengan berhati-hati, dan ibu-ibu yang mungkin nak pergi ambil anak-anak pulang dari sekolah, hati-hati memandu harapnya. Dengan keadaan kadang-kala hujan yang tak menentu dan sangat lebat sejak akhir-akhir ini, mendung dan juga jerbu. Jadi pastikan anda juga mengemas kini ataupun mengambil tahu tentang informasi terkini keadaan cuaca. Tetapi kalau kita dalam kehidupan seharian juga kadang setiap hari itu ada berita-berita menarik sebenarnya yang berlaku dan mengejutkan. Antaranya ini yang sempat kami rasakan sangat-sangat menarik adalah apabila seorang doktor mendapat panggilan ada kes bersalin dan doktor berjaya selamatkan ibu beranak dalam lori, Syira. Wow. Dan terima kasih juga sebenarnya kita nak ucapkan kepada petugas-petugas yang berada di sekeliling polis trafik dan juga petugas-petugas lebuhraya, kerana mereka juga antara yang berada di sana untuk membantu ibu dan juga anak, dan kedua-dua mereka juga dikatakan selamat dan juga dalam keadaan sihat walafiat. Alhamdulillah. Dan keadaan ini memang sangat-sangat tidak disangka, dan mungkin inilah juga di mana para bakal ibu bapa khususnya kan kena mengambil tahu tentang keadaan mungkin persediaan kalau ada kecemasan yang berlaku, kita dah tahu dah macam mana membantu dan apa yang harus kita lakukan. Okey, baik, selesai berita gembira itu, dan ini pula kami nak kongsikan mengenai saudara-saudari kita di Palestin, yang mana kisah berdarah ini masih lagi berlaku. Sejumlah penduduk yang sebenarnya mereka ni dah pun hilang tempat tinggal terbunuh apabila tentera Israel melakukan serangan udara menyasarkan pekarangan sebuah gereja yang menjadi tempat perlindungan mereka. Mereka ni dah lah hilang tempat tinggal, berlindung di gereja, dan gereja itu pula dibedil oleh Betul. Israel. Dan ini merupakan satu tindakan yang tidak boleh diterima sebenarnya. Kalau kita lihat tempoh hari ramai yang memberi reaksi yang begitu marah dan emosi apabila mereka didakwa membedil hospital, dan kali ini rumah ibadat pula menjadi mangsa. Betul. Itu kata orang memang kejam. Anak-anak kecil, bayi-bayi menjadi mangsa, wanita-wanita dan juga orang tua yang tak berdosa juga menjadi mangsa. Dan besar juga harapan kita, mungkin hari Jumaat ini juga penuh berkat, penuh rahmat, kita panjatkan doa-doa kita untuk mereka terus dibantu, di mana harapan kita supaya lintasan Rafah untuk dibuka. Tetapi berdasarkan berita terkini, pada awalnya dikatakan akan dibuka beberapa kali, dah ada berita sebegini, tetapi akhirnya mungkin dikatakan tidak jadi dibuka pada hari ini. Ini sangat, sejujurnya saya secara pribadi sangat hampa kerana mereka sangat memerlukan bantuan ini. Okey, betul. Ini sangat mengecewakan sebenarnya. Ini bukan lagi isu keagamaan tetapi isu kemanusiaan. Okey, baik, kita nak tinggalkan sebentar. Kita pastinya hati dan juga kita punya doa sentiasa bersama dengan mereka. Pastinya kita nak kongsikan juga kepada ibu-ibu, bapa-bapa yang menonton kami pada hari ini. Pastinya kita nak anak-anak kita membesar dengan sihat, membesar dengan kata orang hebat dengan tahap yang optimal. Pastinya ada sesuatu yang Fahri nak kongsikan. Jadi, kita kemastikan mereka grow to great. Jadi, program Pediasure Grow to Great musim kedua, inisiatif oleh Abbott serta kelab bola sepak Real Madrid menampilkan docu-siri pada setiap hari Ahad 7.30 malam di TV3, dan ia bermatlamat untuk mendidik dan mengajak rakyat Malaysia menjadi lebih peka mengenai keperluan nutrisi untuk pembesaran optimum kanak-kanak. Masalah kebatutan boleh diatasi dengan pemilihan makanan yang seimbang mengikut usia. Okey, dan Pediasure dirumus secara saintifik untuk menangani jurang nutrisi sambil membantu kanak-kanak mencapai tumbesaran yang lebih baik. Ibu bapa juga digalakkan untuk mendapatkan nasihat daripada pakar kesihatan. Okey, baik, dah bercerita mengenai Pediasure ini, ada sesuatu yang kami nak kongsikan kepada penonton. Silakan. Kita saksikan. Baik, inilah dia, dan selamat datang ke cabaran episod kali ini, iaitu cabaran menu sihat. Kita persilakan pembantu-pembantu tukang masak kita. Nampak macam, bukan chef ke yang tolong. Tak didengar macam chef yang tolong. Siapakah Star of the Week minggu ini? Saksikan peserta Pediasure menyambut cabaran bersama tetamu istimewa.
Pediasure Grow to Great musim kedua Ahad ini 7.30 malam hanya di TV3. Ya, dia pastikan hari Ahad 7.30 malam bersama dengan hostnya saya, Tok Program. Sekali lagi banyak ni bayaran ni. Anak-anak ni semua nak grow to great kan. Okey. Tetapi hari ini topik kita setiap hari Jumaat biasanya adalah hikayat perkahwinan. Dan hari ini cukup menarik. Kita beritahu je lah Syirah pasal dia punya tajuk pun dia macam catchy juga tajuk dia ni. Tajuknya apa? Romantik atau plastik. Romantik ataupun plastik Okey, kita tak nak kata orang cerita panjang untuk intro kita. Kita nak tengok TikTok ini terlebih dahulu. Asik. Ada masa efek baru. Gimana? Pergi buat habis? Pergi buat habis. Spirit lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of myself. A beautiful smile, another year has gone by. The future looks bright. Keep all your worries aside. It's your day. I wanna sing joyful songs. Keluar rumah awal pagi. I wanna sing happy songs. Itu dia romantik ataupun plastik. Dan dalam rumah tangga ni romantik atau plastik definisi setiap orang itu adalah berbeza. Tapi apa yang berbeza untuk wanita hari ini selalunya untuk blok kedua baru kita perkenalkan tetamu. Tetapi kita nak perkenalkan tetamu hari ini. Kita bukan berbincang dulu dengan mereka tapi kita bagi cabaran terus pada hari ini. Nak buktikan selalu cabaran host. Kita tengok dia orang ni betul ke romantik ke plastik ke, tapi mungkin boleh dibuktikan dengan cabaran kita pada hari ini. Kita perkenalkan tetamu kita pada hari ini. Tetamu-tetamu kita di sebelah saya ada Nurhan. Assalamualaikum, sihat? Okey. Silau ni. Panas Mami sangat Didi atau terang alias? Panas. Sekarang keadaan tengah panas. Okey, dan juga Amin. Amin Idris di sebelah sihat. Saya kepanasan. Okey, penerbit kata dia dah tak sabar nak tengok tetamu kita hari ini untuk buat cabaran ni. Okey, cabaran hari ini adalah kita dapat lihat Apa buat ni? Aduh. Okey. Anak aku terkangkang ni. Okey, Farid sekejap. Kita ada tiga teddy bear dan kita nak tengok setiap seorang untuk pakaikan lampin. Macam anggaplah ini bayi. Tapi Mami, kita ni mami-mami. Mana dia orang pakai lampin dah? Jadi saya nak jadi Aku dah agak orang pakai saya pampers nak lah ajak sekarang Mami ni. kita jadi juri kat sebelah. Faham masuk. Itu yang aku suka. Abang masuk. Itu yang aku suka. Give me time. Yes. Tolong banyak kita banyak. Farid. Terkejut ni. Macam ni kerja senang. Mak-mak senang ayah ni buat. Sudah. Kita sebelah tangan. Alah, dia orang cakap. Dia orang kan tahu sangat pakai lampin ni. Betul. Sebenarnya. Kita tahu. Kau tanya siapa? Kita mula dari sekarang. Kita ada berapa minit untuk pakai lampin ni? Masalahnya anak saya pakai lampin dah siap tau. Jangan banyak cerita kau buat je. Lebih. Dulu mak kau pakai kau lampin tau. Anak dah besar sekarang masalahnya. Alah lemah gemalai pula kau. Lah anak terbalik ni. Anak terus Nubahan selamanya. Jangan rasa macam ni lah. Macam ni kan. suka hatilah kau. Dah macam buat kuih lompat tadi. Kadang-kadang kan Mami, dalam aktiviti rumah tangga ni kita cakap tentang romantis bukan tentang bagi bunga-bunga je. Betul. Kalau suami ni bantu kita uruskan anak-anak pun dah cukup dan tak romantis sangkor dan handa. Duhan nampak macam biasa je. Yolah. Ini dah macam belik-belik ni. Dah memang romantis. Kau bungkus apa ni? Muka-muka yang apa? Akan tengoklah anak dia. Macam Bona. Saya nak tengok Amin Idris di sebelah sana lah. Biar botol kau buat. Betul kak. Ya, saya. Biasa tengok omak dan pakai kedai lampin. Waktu anak kecil-kecil selalu pakai. Kau dulu lahir pakai lampin tu. Itulah kerja saya. Kau pakai pampers dah. Saya ada tengok dekat YouTube. Memang inilah yang macam tu. Tu aku tengok. Ada pakai kat lampin bayi. Farin Ahmad. Pertama ni bukan main. Awak bagi nasihat dekat para-para ayah. Farin, kau jangan malukan orang tau. Apa tu Saya Farin? cakap dia orang, awak buat kerja senang je lah. Memang tak ada harapan dengan korang. Amin Dia Idris punya betul kat sini betul. sekejap ya. Dia dah biasa dia orang lama. Dah lama tak buat ni sebenarnya. Kenapa 3 tahun Anak dia nak kantuk kak. Terbungkus je lah senyap je nak tidur dah. Kau tidur je lah. Kau macam tu je kau buat habis dia koncing macam mana? Koncing. Boleh lah. Okey, dah. Balut je lah orang kata. Dah. Oh tengok dia punya. Nampak tak?
Fahrin. Ya Allah, Fahrin. Sejujurnya biasa ke tak ni bantu isteri buat kerja Saya rumah? buatkan spender je. Buat Dia. Banyak bonak kain ni. Saya macam ingat, kita ingat. Dia macam ni. okey. Sekali. Ini dia tutorial. Okey, boleh. Lipat je ni. Okey, Amin, silakan. Amin. Okey, Dan ni pertama. oh yolah. Ini gini. Kita lipat. Tak apa. Satu. Kita Okey, ikut. baik. Lepas tu Nampak orang dua. pakar. Yang Betul, yang selalu dia bukan nak. sedikit sikit bab ni. Dia tarik je. Gini kan. Lepas tu pusing ke belakang. Pusing ke belakang. dah malas. Ini baru mula. Betul, kat sini kita Tarik tengah, tarik boleh. tengah. Ya, Okey, betul. so, Nubahan. Apa tu pakai kan? Pakaikan. Kan senang. Ya Mana Allah, kamera? Tuan Su. Di mana kamera di sini? Nah. Ini hasil kerja daripada Nubahan. Tak, kita orang lelaki ni. Betul. Kita nak Dari kita mana tidur. anak tu nak buang air agaknya. Terus Tak tahu jatuh lah. ke bawah. Orang tu dia pakai paip Kesian ni. agaknya. Senanglah, senang. Tak payah nak beralas-alas. Baik. Ului. Fahrin. Ya Allah. Nampak? Saya dengan Kesian anak awak. keselamatan tanpa pin dan ada ribbon. Jadi Anak kau buat sup bonjol. Kesian anak awak. Subunjut. Cip tu pada beg suka saya buat ni. Sup bonjol jadi ni. Okey, selesai. Satu, dua, Okey, tiga. Min, okey. kita tunjukkan dekat kamera. Itu bedong, itu Tapi bedong. saya rasa saya minat lawa lagi lah daripada Abang Farid ni. Ini Cantik bedong. lah. Lawa lagi. Okey, Mami. Saya bagi peluang untuk Mami. Siapa menang ni, Mami? Dah tentulah tengah ini apa rupa dah. Sup bonjol ini ada macam koncing pakai paip dah. Okey, tapi apapun ini satu aktiviti yang sangat menarik untuk dicuba. Saya ingat para suami kat luar sana, isteri boleh cabar suami Kena bantu, bagi betul. lampin macam ni. Lampinkan anak awak. Memang kan? tak ada lah. Tak ada kena. Oh, okey. Hari Okey, ini baik. romantik atau plastik, kongsikan apa juga pendapat anda di Facebook kami dan kami akan kembali bersama dengan kesemua tetamu-tamu kita. Betul. Jadi pastikan anda tidak ke mana-mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Pakcik beli baju untuk aku. Weh, cantik-cantik pula tu. Oh, cantiknya. Harap awak suka baju-baju ni. Tu pun kalau awak rasa tes saya bukan tes pakcik-pakcik. Sekarang saya ada kerja sikit. Saya tunggu awak dinner kat tepi pantai. Ajak aku dinner. Menggigil-gigil lah. Jangan buat gigil-gigil. Apa ni? Yelah, takut. 1, 2, tada. Abang jangan cakap semua ni abang masak. Memang abang masak? Kenapa? Tak percaya? Awak tak percaya abang boleh masak? Ya ke? Iya. Tak percaya. Baik, itu dia sedutan drama apa tadi? Kekasih paksa rela. Paksa rela, antara paksa ke atau rela ke. Tadi Nubhan waktu sedutan drama dia tanya apa? Ada lagi ke orang macam ni? Oh, ini dia mempertikaikan. Romantik ke plastik tu? Romantik ke tidak ni? Tapi kita memang tak nafikan lah. Waktu mula-mula kita kahwin sampailah awal sebelum kita masa kita bercinta, siapa je tak suka dibelai-belai, dimanja-manja. Tapi mungkin Mami ni dah macam ini pun suka dibelai lagi. Definisi romantik tu mungkin berbeza lah sedikit lepas kita dah lanjut usia, dah ada anak-anak dan sebagainya, Farin. Kan dah jadi nenek kan, anak juga dibelai lagi. Jadi Mengiau lagi tak? Mengiau lagi? okey, tak apa sebenarnya ni kita nak bercerita tentang romantik atau plastik. Ya. Macam Syirah katakan tadi, awal-awal memanglah romantik belaka. Tapi dah lama-lama dalam perkahwinan kan, dah mula ada plastik-plastiknya. Dah berbunyi plastik ke? Jadi Mami mungkin boleh ulas tentang tu. Betul ke macam itu? Atau sebenarnya romantik ada tapi dia dah jadi lain? Mami cinta ke tak cinta sampai kahwin ke anak dah ramai pun aku tak pernah romantik. Suami? Lagi teruk. Dia tak pernah. Kenapa tu? Kenapa? Susah. Dia belakang kamera ke depan kamera ke memang dia macam tu je lah. Okey, tapi macam apa yang menjadi lambang kasih sayang setiap hari? Mesti ada sesuatu yang kita buat. Oh, ni awak sayang saya ni. Saya sayang awak ni. Dia semenjak anak-anak dah besar ni barulah diajar oleh anak-anak. Tiba pondok mami balik kerja. Contohnya? Jadi mami punya birthday, anniversary apa semua. Tiba-tiba pukul 2 pagi aku balik kerja dia hantar bunga. Kau nak tak reti lah. Kalau anak tak suruh. Lepas tu muka keras dia hantar bunga kat aku. Rela ke tak ada? Kena paksa lah
dengan anak dia. Okey, tapi kita benda tu dah macam plastik. Macam plastik. Tapi betul-betul kan baru dah belajar kan ini. Apa perasaan kalau betul-betul lah walaupun macam diplastik-plastikkan Kita benda rasa tu. Mami rasa macam terharu lah. Dia pun tak pernah buat macam tu. Kita dah tahu perangai dia memang macam tu. Engkau bising ke kau apa dia dah macam dah lali dengan Mami. So apa yang dia buat tu rasa macam alhamdulillah. Dia tahu dah satu benda yang menghargai, menyayangi. Walaupun muka dia macam tu je. Okey. Dia tak ada perasaan. Nampak Gitu, tak? Nampak selenge je Celaka kau. Lihat kau jangan buat hal. Farid, kita cerita daripada Mami. Mungkin kita nak tanya juga dari sudut Nubahan sendirilah. Nubahan dan juga isteri siapa lebih romantik, dan kalau isteri ataupun Nubahan kenapa? Apa definisi romantik dalam rumah tangga? Salah tanya Dan ni. Jadi dia ni lagi kuasa mengandungi dia. Cuba. Kita nak dengar ceritanya. Dia. Romantik ni kalau saya dengan isteri, kita orang ni macam tak adalah macam ada surprise tu kadang-kadang lah. Kan, supaya lebih apa? Tak ada kadang-kadang kau selalu surprise tak mak kau bini kau bapak kau bini kau. Dan bagi saya romantik ni bagi kita orang ni adalah pasal caring kan, pasal kepercayaan semualah yang benda-benda macam tu. Sebab saya ni baru juga lagi dalam rumah tangga dalam 8 tahun 9 tahun macam tu. Lama dah abang. Daripada ni lagi lama. Kan, jadi bila persefahaman tu, bila kita kat rumah kita harmoni, kita happy, kita gembira kan. Kadang-kadang benda-benda kita nak surprise ke, kita buat daripada hati. Kita nak buat apa-apa ke, kita buat atas rasa kita sayang dan kita gembira. So je lebih datang naturally, kasih sayang tu makin kuat, lah. makin kuat. Tak plastik. Tak konten. Tak ada. Tak adalah semua kita nak konten kan Kak. Sekarang kan trend. Tak ada sebab kan. Dah sana cakap nagari pula. Boleh. Orang faham. Sebab bagi saya setiap pasangan tu dia kena kenal lah. Dia kena kenal saya, isteri kena kenal saya sepenuhnya. Saya pun cuba untuk mengenali isteri. Sebab nak mengenali pasangan ni pun bukan dah kahwin sekejap terus kenal sepenuhnya. Tak ada. Dia berterusan akan kenal satu. Ni angle baru pula. Ni apa konon lelaki dia macam ni. Apa konon bini dia macam ni. Kan? So nak plastik tu kadang-kadang kalau untuk mengharmonikan rumah tangga lah. Jaga perasaan lah itu. Tapi plastik sentiasa nak plastik tu tak boleh lah kan. Takut nanti hubungan tu jadi dia dah tak rela dah. Tak ikhlas dah. Betul juga. Saya setuju pasal kadang bahasa romantik setiap orang tu berbeza-beza. Okey Amin, ini cukup menarik. Kita dah dengar dua pengalaman yang berbeza ni. Okey, yang satu daripada buat muka keras, dia dapat bunga. Yang ini kadang-kadang tak buat surprise dan sebagainya, tapi yang penting ikhlas. Jadi sebenarnya macam mana ni kita nak menyemarakkan rumah tangga ni? Romantik dan plastik ni macam mana kita nak sentiasa ada-adakan dia? Begini, pertama sekali definisi romantik masalah kita ialah kita nak ikut orang. Ya. Kan? Bagi orang romantik dia kena bagi bunga, dia kena ayat-ayat manis, dia kena sentiasa ada surprise. Maka itulah romantik. Sedangkan romantik ni dia berbeza mengikut rumah tangga seseorang tu. Contoh. Saya dibesarkan di Kelantan. Korang jangan terkejut tau. Orang Kelantan ni kadang-kadang mak dengan anak aku mung. Dia panggil bahasa aku mung. Mau gapo tu. Kita rasa dah kasar dah aku ni. Di situ. Itu anak dengan mak. Kalau yang suami dengan bini lagilah kadang-kadang. Tapi itulah romantik mereka. Betul? Nampak tak? Tapi ada orang ayu. Betul tak? Tapi bila setengah orang bila dengar ayu nak muntahnya aku. Geli. Sebab definisi romantiknya berbeza. Ada orang dia romantik dia kena contohnya buka bila nak masuk kereta kena tolong buka pintu. So bagi dia itu romantik. Tapi ada orang bila si suami buka pintu, kau pun terbiat ke apa? Nampak tak kan? Macam ni lah. Ada buat salah apa ke? Ni mesti kau buat salah sebenarnya kan? Nak apa balik betul tak? So definisi romantik adalah berbeza mengikut mana-mana pasangan. Tapi objektifnya sama. Untuk membuat pasangannya rasa dihargai dan membuat pasangannya rasa istimewa dan pasangan itu rasa penting. 3 kata kunci ni, dihargai, penting dan juga istimewa. So mungkin ada cara dia bagi bunga. Mungkin ada cara pergi bawa tengok bola. Kenapa ke benda bawa bini tengok bola? Tapi bagi pasangan tu itulah romantik. So saya mulakan tu sebagai
mukaddimah supaya kita nampak. Jangan rigid. Romantik ni dia kena macam cerita-cerita drama. Dia kena ala-ala. Memang kalau aku popa. Semua nak Romeo dan Juliet. Payah kan. Okey, itu mukadimah untuk kita punya tetamu-tetamu hari ini. Tapi kita nak dengar juga apa rakan-rakan di luar sana cakap tentang topik kita untuk hari ini. Jom kita dengar dulu. Romantik ke plastik? Bagi saya lah kan, saya seorang romantik dengan cara saya tersendiri. Romantik ataupun plastik kalau ikut saya punya apa yang saya buat, saya rasa pergi kepada romantik jugalah rasanya orangnya. Golongan pertengahan romantik pun tak, plastik pun biasa-biasa. Menunjuk perbuatan romantik di luar maksudnya di luar kawasan rumah ataupun di kawasan-kawasan yang publik, saya rasa itu tak kurang setuju, sebabnya perbuatan romantik ni adalah satu perbuatan yang istimewa, yang tertentu khas untuk seseorang yang kita cintai, yang kita sayang saja. Nak tunjuk kat orang dan biasanya bukan daripada ikhlas daripada hati. Biasanya untuk tunjuk kat orang je. Kita kena tengok pada niat kita. Niat kita kena betul-betul ikhlas. Kalau orang itu ikhlas, tak salah bagi dia untuk nak tunjuk dalam social media. Tapi kalaulah semata-mata untuk konten dan nak jadi famous, saya rasa tak perlulah kot. Macam-macam definisi romantik untuk kawan-kawan kita di luar sana. Dan kombinasi soalan-soalan yang menarik juga untuk para penonton kita tadi, di mana romantik itu macam mana, setuju tak setuju, dan kemudian dipaparkan di media sosial dan sebagainya. Ini yang kita akan sambung bincang bersama dengan tamu kita. Tapi sebelum tu kita nak cakap juga soal tanggungjawab dalam romantik ini. Tadi saya ada sembang-sembang dengan Mami di awal perancangan kita. Romantik ini bukan sahaja bagi bunga, bukan sahaja sambut anniversary, bukan sahaja 2 pagi datang dengan bunga dan sebagainya, tapi datang juga dari soal tanggungjawab. Suami yang bertanggungjawab, isteri yang setiap hari bekalkan suami. Apa pandangan Mami? Itu memang orang kata wajib lah untuk isteri. Tanggungjawab tu sebagai seorang suami, when you dah cut, kau dah tahu dah kerja kau nak buat apa. Kan, takkan aku nak susun pula senarai pula, kau kena buat ni dah melampau-lampau pula kan. So maknanya dia ada give and take. Maksudnya kalau kata kita sempat buat, kita buat. Kalau tak sempat, kita jangan fikir tugas kau kena angkat sampah, tugas kau kena sidar baju, tugas tak boleh. Maksudnya mana yang kita done, itu kata ada combination antara suami dan isteri ni, kita tak boleh berkira sangat. Maknanya kita tengok tu, macam contoh dia ni balik kerja ponek, takkanlah kau nak kerahkan dia juga kan. Kita faham. So nak sejukkan hati dia, siapkan makan dia. Kata tak ada kan, tiba dia tengok dia pula siapkan makan Mami. Kita tengoklah mana itulah ada persefahaman antara suami isteri. Kalau kau kerja mana hari yang kau nak berkira, tak boleh tugas kau kena buat ni, tugas kau kena buat ni. Susah. Makin mula sikit dia jadi gaduh. So benda tu berkira antara suami isteri tak boleh. Tapi duit kena berkira. Itu pula penting. No money no talk. No money no talk. Your money, my money, my money, my money. Itu prinsip isteri. Itu kita buat nanti kita buat topik lain itu. Bahaya nak komen tu. Itu nak komen bahaya. Kau takut kau? Duit dan lah. Itu Nubal, saya cakap, ini kena buka topik lain. Kau kita balik ni. Duit dan lah. Ya kau. Kau dokut tu kan. Okey, Nubal. Okey, sekarang ni macam Ami kata tadi betul. Kita janganlah terlalu rigid sangatlah. Nak kata asal macam dalam TV itulah yang romantik dan sebagainya. Kita dipengaruhi filem-filem orang putih, drama-drama. Tak ada drama sekarang. Bukan drama pada dia banyak tengok cerita Korea sekarang. Dia nak orang Korea tu sebiji depan mata macam tu. Mana mahu. Betul ke orang Malaysia ni tak romantik seperti mana orang-orang ataupun yang kita nampak kat dalam drama dan TV tu? Betul ke? Alah, drama dan TV, drama Melayu pun romantik, tapi sebenarnya kehidupan sebenar tak adalah macam tu sangat. Tidaklah kan? begitu. Okay. Apatah lagi drama-drama overseas. Contoh berlakon. Inilah. Saya betul kena ni. Macam Farid sendiri. Macam Farid. Macam kau sendiri. Main lagi dalam drama ayat susun. Kau main lagi. Yang selamat pagi. Lampi bayi pun tak reti. Tak, kau main bini kau romantik. Macam mana cara dia pula? Aku tengok tanya orang. Jawab. Romantik kita bahasa dah ada tanggungjawab tadi kan. Kita buat kerja rumah. Sebab kalau hati tu bongkak,
Kan dia tak boleh keluar romantik tu. Okey. Kan romantik ni dia jadi natural juga. Betul. Dia ego lah, ego. Mana ada macam Mami cakap tadi kan, mana ada bila nak romantik jadual bila tak semua ada. kan. Tak ada, benda tu natural je keluar daripada kasih dan sayang suami isteri kan. Okey. Bila kita tak ada buat tanggungjawab dengan kita cuai, kita gagal, kita selalu berkira, kita hubungan kita pun tak rapat, renggang. Ada je benda yang tak kena dalam rumah tangga tu. Macam mana nak romantik? Dia natural. Romantik ni natural. Contohlah kita nak bagi macam saya lah kan. Saya tak tahulah Mami macam mana kan. Semua lain lah saya tak tahulah. Contoh kita nak bagi hadiah dekat pasangan. Okey. Kalau saya nak bagi hadiah dekat pasangan, saya maknanya time tu saya tengah sangat-sangat mencintai lah tu. Asyat botol lah. Patutlah cik lagu tu. Rasa hati aku tau. Rasa Tapi betul. Mami lain, bagi bunga muka ketat lain. Itu Saya mana bagi ni? bunga muka manis. Macam tu. Tapi muka dia manis. Manis lah. Dia paksa gigil bagi aku bunga. Muka Mami yang ketat. Aku yang ketat terkejut. Okey, Farid, tapi Sila. kita dengar romantik ni membahagiakan. Tapi betul ke Encik Amin, romantik ni jaminan untuk kebahagiaan ataupun sebenarnya tak pun ada banyak je lagi untuk kita nak bahagia dalam rumah tangga. Ataupun ada kala kita memang kena plastikkan dia untuk menyemarakkan. Saya suka yang soalan kedua tu. Sebab Okey, silakan. Dia gini, plastik ke tak plastik ni, kita dalam berinteraksi sama ada dalam rumah tangga ke, di dalam kehidupan ke, dalam bisnes ke, ada masa kita kena adaptif. Bila saya kata adaptif ni, bukannya kita jadi plastik. Tapi kita nak meraihkan orang tu. Contoh. Bila contoh saya orang Kelantan kan. Bila saya saya berkahwin dengan orang Australia contoh kan. Saya bawa perangai Kelantan sebiji-sebiji. Tak tahu kau Negeri Sembilan. Kan? Ataupun ni senang duduk Negeri Sembilan betul tak kan? Ya. Okey, kita buat contoh. Orang Kelantan kan orang Negeri Sembilan. Dia bawa sebiji-sebiji perangai Kelantan kat Negeri Sembilan. Tak kurang betul tak? So ada masa dia kena raikan ada patih, ada masa betul tak? Kan? Sama juga orang Negeri Sembilan. Dia tak boleh bawa sebiji-sebiji perangai Negeri Sembilan ke Kelantan. Mampu gerah nampak tak? So di sana mampu gerah apa? Di sana perlu ada give and take. Sebab tu saya suka bila Mami kata kena ada give and take. Dia gini contoh. Bila suami dah romantik kan. So ada masanya bila suami tu dia mengalah dan sebagainya. Jadi ketika itu memang untuk si isteri, tapi ada masa juga suami tengah penat dan sebagainya. Ketika itu isteri pula kena mengalah, dia kena macam Mami tadi. Nampak macam Mami tadi. Contoh sekarang dulu orang sibuk kata bercinta pegang tangan, jalan elok, tak boleh langgar ni, batu dimarahkan kan. Macam Mami pula benda tu dah jadi macam aku tak peduli benda tu. Pasal kita berkawan dulu, dah kahwin baru bercinta. Itu pun tak tahu betul ke tidak kita bercinta. Plastik aku pun tak tahu. Tapi hati kita rasa engkau yang boleh jaga aku. Untuk aku doakan sampai sampai mati kan. Kadang-kadang melintas pun macam kata buka pintu kereta apa. Sekarang tak ada dah. Kadang dia dah kat depan, aku kat belakang. Kereta dah banyak ni. Macam aku cakap, "Hey, habis aku kat belakang ni." Dia patah balik. Romantik kan tu. Patah balik tak ada dah sahut sini. Mai macam tu. Tapi bagi kita enjoy kita punya life macam tu. Untung dia patah balik. Kadang-kadang tak patah ni aku nak sedapkan hati orang. Inilah plastiknya tadi tu. Maknanya benda tu kadang kita dah biasa. Kita dah lali. So kalau kata kita berkira, kau apa hal tadi kau tak pegang tangan aku minta. So dia jadi gaduh tak? Gaduh? Kadang benda-benda kecil, kadang poin yang tak ada kena-mengena. Padahal benda tak ada kena-mengena pun. ikutkan tu plastik. Tapi tu bukan plastik. Sebab pada ketika itu, nampak tak? Ketika nak terjadi. Saya suka kalau tengok dalam hadis pun, Nabi SAW ketika di rumah, ada masa baginda, dia jahit baju dia sendiri. Kan? Nabi kasut dia koyak, dia baiki kasut dia sendiri. Dia tak ada macam mengada-ngada. Harapkan setiap masa dengan bini kan. Bini pun kena ada time untuk rehat juga. Ada me time dia juga, nampak tak? Dan ada ketika Nabi kemas rumah sendiri. Adakah bererti Aisyah dan isteri Nabi tak buat kerja rumah? Tak, dia orang buat. Tapi ada masa Nabi buat. Sama juga kita ni ialah contoh rumahan kan. Hari tu saya tengok story buat apa? Tak adalah. Saya tengok bila kat rumah, dia kemas rumah dan sebagainya kan. Bukannya selalu, tapi sekali-sekala bila tengok bini penat, buatlah. Adakah itu plastik? Tak. Dia menyesuaikan waktu ketika itu. Contoh macam mana Noman? Contoh awak sendiri je. Macam tadilah. Tapi saya kira sebenarnya yang penting apa pun yang kita lakukan kasih sayang dan ikhlas. Okey, cuma saya nak tanya pada Nuban ataupun mungkin kita boleh komen dekat lain.
patut tak kita dah berbincang sekarang ni. Kita dah bersetuju tak seolah kita bersetuju. Romantik ni sebenarnya kita tak boleh kata pegang tangan, buka pintu. Begini, tak semestinya. Okey, Gitu. tak semestinya. Maknanya kita kena buka minda kita, Nuban, di mana kita kena kata romantik ni tolong kerja rumah pun. Romantiknya dia. Maknanya kita dah kena luaskan kita punya perspektif Pelipat romantik. lampin. Romantiknya Macam dia. tadi. Macam call kan. Okey. Lah sentiasa call pasangan. Kadang romantik benci lah juga. tu. Nampak aku. Ke belum tak boleh juga. Bukanlah kerap. Maknanya dia ingat kat kita. Maksud tanya. Okey, Macam tanya. kita. Nuban, macam mana pula dengan mungkin para isteri yang mungkin meminta-minta. Kenapa tak macam drama tu? Kenapa tak macam Itu ni? kau. Tak Itu romantik kau. lah. Kenapa dia? Dia mana berlakon drama dah? Dia Saya tokek. host. Dia kena jawab. Jawab apa? Isteri awak macam tu ke sebelum tu? Macam dia. Beria-ia dia tak. tadi. Okey, silakan Nuban. Kita kena terima seadanya pasangan kita dan kita perbaiki hubungan sebaik-baiknya. Itu sahaja. Kita kena jaga hati dia supaya sentiasa dalam gembira. Masing-masing akan gembira. Nak bahagia, kita kena bagi bahagia. Kan, kalau tidak kita mengharap Nak sengsara, saja. cek pasal. Kita mengharap je tanpa memberi, itu tak ada. Faham tak? Dia komitmen antara dua belah pihak ni. Jangan macam anda lah tiba orang. Komitmen kan. Okey. Bila isteri kata kenapa tak ikut macam ni. Kita jangan ambil literally tau. Maknanya maknanya dia nak suruh aku ikut sebiji. Jangan ambil macam tu. Itu maknanya isteri sedang memberi signal bahawa mungkin ada kelemahannya perlu diperbaiki oleh suami. Tak sebenarnya kena ikut sebiji-sebiji. Adalah kekurangan perlu diperbaiki. So kita perbaiki ikut cara kita. Kan? Macam Nuban kata tadi, komitmen. Jangan hanya satu pasangan je yang bersungguh-sungguh untuk memahami pasangan dia. Tapi yang seorang lagi tak cuba memahami. Akhir sekali dia jadi tepuk tangan sebelah. Nampak tak? Seorang je romantik, seorang krik-krik. Itu jadi benci tu kan. Bukan, orang perempuan kadang sensitif sangat. Apa kenapa? Orang perempuan ni kita nak Apa hal? ingat hari anniversary, kita nak kena ingat hari jadi anak, hari jadi suami. Lelaki lebih complicated. Itu yang penting-penting. Macam mana tu? Itu pun jadi punca gaduh tu. Betul ke Mami? Punca gaduh. Tapi betul perempuan masih sensitif perempuan kalau dia terlalu Bab tarikh ni. terlalu ambil tahu. Mana dia nak simpan kenangan tu, maksudnya dia dah tahu tersusun. Okey, bulan ni siapa? Pasal Mami, anak-anak semua Mami ingat. Kita punya ni semua yang dekat-dekat dengan Mami semua Mami ingat. Pasal kita tahu kita nak kenangkan benda tu tiap-tiap tahun. Pasal memang dah jadi sebati. Every year, every month kita kena buat benda tu. So macam kalau benda tu akan jadi isu, itu jadi peperangan tu. Kadang perang. Tiba-tiba dah malam, tiba-tiba dah pukul 12 dah habis kan. Terlebih 5 minit je. Kau tak ingat kan jadi apa? Tak ingat ke? Tak please. Romantik perempuan tu lah antaranya. Itu part of romantik. Betul tak? Mana kita ingat menghargai. Mana tak perlu nak lambat ni. 5 minit. Lambat 5 minit pun boleh Kita nak dia jadi malam minit pertama. Lelaki Dia yang main migraine ni kak. Berkira. Berkira. Lambat seminit. Tapi ada lelaki yang ingat. Ada lelaki ingat. ingat. Macam kami lah. Macam abang kau. Dan pernah salah tarikh anniversary kak. Sila anniversary. Memang kena empuk lah kamu. Macam tu. Tak kira siapa ingat tu. Entahlah. Kau ni buat pasal lah. Okey. Kau jangan cek pasal benda. Tak ingat birthday tak apa, tersilap anniversary. Tapi part tu lah Mami kena tahu. Mungkin benda tu suami sibuk. Okey. Suami sibuk kadang yelah dia nak mikir macam benda macam ni nak kira duit lagi, mana stok, mana ni nak bertokak dengan mak dia lagi kan. So benda ni kita kena faham lah. Kalau kita tak faham juga, kenapa kau tak ingat aku ni, takkanlah benda kecil kau nak jadi besar kan. So kita juga kena jangan jadi ego lah. Minta maaf lah yang kita terus cakap sorry lah I lupa. Dia senang, dia perempuan, dia lemah, dia minta maaf je. Okey, betul. Kita kalah dengan minta maaf. Tapi kalau 10 kali kau buat minta maaf dengan pijak lah. Itu dah okey, sebagai rumusan kita untuk topik kita hari ini. Akhirnya dalam hubungan suami isteri ni kita nak capai bahagia. Itu sebenarnya, betul tak? Betul. Jadi saya ingatkan pertama amalkan IPD tadi. IPD bukan ibu pejabat daerah. Pejabat daerah polis. Jangan salah faham. Dah risau tadi. Dah terlokap lah aku. Pertama kita buat pasangan kita rasa istimewa. Kan? Itu I. Nampak tak? Yang kedua kita buat dia rasa penting. Dan yang ketiga D tu dihargai. Macam mana cara terpulang cara sendirilah. IPD IPD istimewa, penting, dihargai. Aku lock benda tu. Suruh letak kat depan pintu. Okey, baik. Mami Didi alias Nubhan dan juga Ami Idris. Kita seronok sebenarnya sembang hari ini tapi masa tak cukup. Pasal tak cukup? Kata-kata 3 jam. Kita tak boleh extend. Nanti kita sambung lagi insyaAllah. Tak ada hadiah ke lampin tadi? Buka air. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada ketiga-tiga tetamu kita. Betul. Tapi apapun Nubhan akan terus bersama dengan kita di penghujung nanti untuk mendengarkan sebuah lagu. Lagu romantik yang romantik. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami. Of course. Terima kasih banyak. Thank you.
Wanita hari ini. Wanita hari ini. Baik, kita kembali di Wanita hari ini dan seperti mana yang saya war-warkan pada awal tadi tentang satu program cukup istimewa untuk anak-anak iaitu Pediasure Grow to Great yang merupakan kerjasama antara Abbott dan juga kelab bola sepak Real Madrid. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita bersama dengan Dr. Nina Mazira Muhammad Said, pengarah perubatan Unit Nutrisi Abbott Malaysia bersama kita pada hari ini. Apa khabar, Doktor? Baik. Okey, baik. Ini satu program yang cukup menarik kerjasama dengan kelab bola sepak Real Madrid. Boleh kongsikan dengan kita lebih lanjut mengenai program ini? Okey. Jadi Abbott kami amat berbangga kami dapat membawakan program ini di mana program ini adalah satu program yang menyokong perkembangan kesihatan kanak-kanak melalui pengambilan nutrisi yang baik. Dan seperti yang Fahri mention tadi tu, program ini kami bersama dengan rakan kolaborasi kami iaitu kelab bola sepak Real Madrid Jadi antara objektif yang kami ada bersama adalah untuk mendidik dan membudayakan pemakanan bernutrisi di sepanjang tempoh pembesaran kanak-kanak supaya kita boleh bantu mereka mencapai potensi mereka. Jadi kolaborasi ini kami akan bawakan dalam bentuk docu-series 6 episod Pediasure Grow to Great musim kedua di mana bukan saja ia memberi peluang kepada 10 bakat muda bola sepak untuk menjalani latihan, tapi kita juga memberi fokus kepada kepentingan nutrisi terhadap perkembangan mereka dan bagaimana ia boleh mempengaruhi prestasi mereka untuk bermain dengan lebih baik. Jadi kita nak ajak semua orang untuk menyaksikan docu-series ini. Jadi pengalaman yang dikongsikan oleh peserta itu kita harapkan dapat diaplikasikan dan ibu bapa boleh membantu anak-anak mencapai pembesaran mereka. Mengikuti bukan saja pelbagai aktiviti, drama-drama dan itu hostnya kan. Dan kemudian kalau kita tengok mereka sentiasa dibekalkan dengan Pediasure di dalam sepanjang program ini. Tetapi ini juga yang ramai ingin tahu juga tentang mengapakah potensi pertumbuhan fizikal serta pemakanan yang betul menjadi keutamaan objektif program Pediasure Grow to Great ini. Ya, bila kita tengok persoalan kanak-kanak tu biasanya mereka akan melalui 2 tempoh pembesaran yang pesat. Tempoh yang pertama akan berlaku dalam usia 1 ke 5 tahun di mana pada akhir usia 5 tahun tu mereka boleh mencapai sehingga 60% daripada ketinggian dewasa mereka. Tempoh pembesaran yang pesat kedua dan terakhir pula akan berlaku pada awal usia remaja sekitar usia 10 ke 15 tahun. Jadi ini bukan peluang terakhir untuk mereka mencapai sehingga 90% daripada ketinggian akhir dewasa mereka Jadi dalam tempoh pembesaran pesat ini jika mereka sangat memerlukan sokongan nutrisi yang baik yang sesuai untuk umur, jantina, tahap aktiviti mereka supaya nutrisi itu boleh membekalkan tenaga yang mencukupi untuk mereka berkembang dari segi fizikal Jadi jika mereka tidak mengambil makanan seimbang ni ia mungkin akan bukan saja menyebabkan perkembangan fizikal yang kurang baik tapi juga ia akan menyebabkan kesihatan mereka keseluruhannya Jadi mungkin mereka mempunyai jisim tulang atau jisim otot yang rendah, mungkin perkembangan fungsi ilmu badan mereka juga rendah Jadi jika kita tengok daripada peserta program Pediasure Grow to Great ini mereka dalam lingkungan usia remaja tu. Jadi mereka akan melalui tempoh pembesaran yang agak pesat dan ini bukan peluang terakhir mereka untuk mencapai potensi ketinggian Dan kita tahu bagi remaja mereka sebenarnya memerlukan 2 kali ganda atau lebih nutrisi berbanding dengan kanak-kanak yang lebih kecil. Tetapi jika kita lihat kepada data kebangsaan remaja di Malaysia kebanyakannya kurang mencapai pengambilan nutrisi yang idealnya jika kita ikut daripada saranan pengambilan nutrien Malaysia. Ini termasuk pengambilan kalsium, vitamin D, zat besi yang merupakan nutrien penting untuk menyokong pembesaran mereka. Okay, baik. Untuk produk Pediasure ada banyak juga variasinya tapi antara yang mereka selalu mungkin nak cari perbezaannya, apakah perbezaan antara Pediasure Base dan juga Pediasure 10 Plus ini, Doktor? Jadi Pediasure untuk kanak-kanak 1 hingga 10 tahun dia merupakan pemakanan yang lengkap dan seimbang yang boleh membantu anak-anak mencapai pembesaran optimum dengan pengambilan diet harian yang seimbang juga. Jadi ia diformulasikan dengan 38 nutrien utama dan sekarang ia juga mengandungi mini peptida yang merupakan protein yang lebih mudah dihadam dan diserap untuk menyokong pembesaran dan 2 lagi nutrien yang ada dalam formulasi ini adalah arginina dan vitamin K2 semula jadi yang menyokong pembentukan tulang. Dan kita bandingkan formulasi ini dengan satu lagi formulasi iaitu Pediasure 10 Plus. Ia merupakan formulasi khusus untuk memenuhi keperluan nutrisi remaja 10 tahun dan ke atas dan untuk memenuhi keperluan mereka ia mengandungi 25% lebih protein berkualiti tinggi dan juga kalsium dan vitamin K2 semula jadi yang lebih banyak daripada Pediasure Base. Okey, Doktor, kalau kita lihat sebenarnya mungkin ramai para ibu bapa juga ingin tahu kadang-kadang risau dengan masalah bantut dan sebagainya. Usia paling kritikal untuk mereka diberikan nutrisi yang selengkapnya
Sebenarnya pemberian nutrisi yang selengkap ni harus berlaku sepanjang usia kanak-kanak tu. Tapi macam saya katakan tadi, yang berlaku dengan sangat pesat usia awal mereka dan juga masa yang peluang terakhir dia masa remaja. Jadi keperluan nutrisi perlu diberikan secara sepanjang. Kita perlu memberi fokus kepada pengambilan nutrisi yang lengkap dan seimbang. Okey. Dan selain daripada tu, untuk pembesaran yang baik, mereka perlu tidur yang cukup, mereka perlu aktif, mereka perlu jaga kesihatan. So ini antara faktor-faktor yang pentinglah untuk menyokong pembesaran anak-anak. Okey, Dr. Nina, mungkin boleh sampaikan kepada penonton untuk menyaksikan Grow to Great. Silakan. Okey. Jadi dengan adanya program Pediasure Grow to Great musim kedua ini, jadi kami ingin mengajak semua di Malaysia untuk menyaksikan 6 episod dokuseri ini, dan kami harap semua akan dapat mengambil pengalaman dan pengetahuan daripada program ini, terutama dari segi kepentingan nutrisi untuk membantu anak-anak membesar di rumah lah. Baik, dan jangan lupa untuk saksikan Pediasure Grow to Great setiap Ahad jam 7.30 malam, dan Dr. Nina juga ada di beberapa dokuseri tersebut untuk berkongsi lebih informasi mengenai nutrisi yang lengkap untuk anak-anak ini. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Nina Mazira Muhammad Said, Pengarah Perubatan Unit Nutrisi Abbott Malaysia. Jadi pastikan anak anda mendapat nutrisi selengkapnya dan yang terbaik. Dan kita berehat seketika, kembali lagi selepas ini dalam Wanita Hari Ini. Selepas ini bersama kembali dengan Nubhan. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Baik, masih lagi bersama kami di Wanita Hari Ini. Tadi sebelum kita berhenti berehat, kita dah janji kita nak bersama dengan Nubhan. Katanya ada buah tangan terbaru untuk peminat-peminat di luar sana. Kita penuhi janji kita. So alhamdulillah saya dah keluarkan lagu terbaru. Yang romantik. Yang romantik. InsyaAllah lagu ni adalah Kekasih Untukku. Romantik lah tu kan? Romantik bunyinya, betul. Kekasih Untukku, di mana lagu ni saya buat untuk orang-orang tersayang. Especially untuk Mak Dan, Mak Jenny. Kan? So orang cakap, sebelum ni kan saya buat lagu-lagu yang pasal cinta di antara satu jiwa. So, apa salahnya kali ni? Saya cakap saya nak lain pada yang lain. Saya nak sesuatu yang daripada hati saya untuk ibu tercinta. Okey. Kan? Dan bini Dan tu. Dia wife ada, anak ada, mak ada, semua satu family. Okey. Maknanya cinta kita kepada orang-orang yang berada dengan kita kan, yang support kita, yang satu berada saat susah senang kita. So saya rasa orang-orang macam ni yang patut saya hargai. Memang ilham sepenuhnya daripada Nubhan sendiri untuk cipta. Saya memang dari segi idea dan lirik lah. Okey, dari segi idea lirik dah ada, cantik dah. Macam mana nak jadikan lagu? Siapa pencipta lagunya? Pencipta dia Ikhwan Fatana. Okey, wow. Dan memang Nubhan memilih beliau ataupun memang kolaborasi bersama, persetujuan bersama atau macam mana? Biasalah kalau buat lagu kan, saya dah tahu apa yang saya nak. Saya nakkan melodi yang boleh kena dengan saya, untuk saya nak menyampaikan, kena dengan jiwa saya. So bila Ikhwan keluar bagi saya sampel material lagu ni, saya terus suka. Masa tu saya dekat Bangkok masa tu, tiba-tiba dapat lagu tu, dan dalam orang cakap saya terus, otak saya terus melayang ke lain. Terus melayang, terus macam wow, lagu ni macam terus teringat kepada family saya, mak saya, wife saya. So inilah lagu yang saya nak. Tapi kalau kita tengok Nubhan memang rapat betul dengan mak. Memang ibu Mak Jenny adalah kekuatan Nubhan. Macam mana Nubhan melihat kehadiran mak? Apa kata orang, di sinilah Nubhan berada kerana mak. Kita ni kat mana-mana kita berada pun, siapa pun kita pun semua daripada doa mak kan. Doa daripada ibu bapa kita. So orang-orang yang insan-insan keramat ni yang patutnya kita dulukan dalam hidup kita, orang-orang yang berada di sekeliling kita, yang tahu segala baik buruk kelemahan kita, yang tahu kekuatan kita dekat mana, yang membuatkan kita berada di mana-mana saja adalah daripada doa seorang ibu. Kan? So apa yang kita buat pada mak kita sebenarnya sampai sekarang tak cukup pun. Betul, kan? Tak terbalas. Jadi saya harap dengan lagu ni at least nanti anak-anak saya boleh tengok kan. Oh, Abah lagu untuk Wan. Abah ini untuk Wan. At least dia akan jadi satu tauladan dan juga akan jadi satu pengajaran jugalah. Dan kenangan bukti kepada anak-anak saya di mana kekeluargaan itu sekiranya dijaga dengan baik, balasannya insya-Allah akan baik. Okey, Nubhan. Media sosial Nubhan untuk mereka terus mengikuti, dan juga di mana mereka boleh saksikan video klip lagu Kekasih Untukku ni. Okey, video klip ni ada di YouTube channel 7-Eleven, dan media sosial saya di TikTok
TikTok Nuban 86, IG saya Nuban Ahmad. So segala update saya ada dekat sana. Gitu. Okey, Jangan baik. lupa follow. Jangan lupa Follow. Okey, Nuban akan mempersembahkan lagu itu sebentar saya lagi, tapi sebelum tu Nuban, ini nak masuk hujung bulan ni, mesti dah nak masuk gaji dah ni. Jadi ada sesuatu yang wow yang ingin Syirah kongsikan. Ini dia untuk korang semua yang suka berbelanja sakan. Inilah peluang terbaik untuk membeli dengan harga wow. Okey, saksikan Wow Dah Gaji yang dihoskan oleh Double F, iaitu Fizi Ali dan juga Fiza Frizi, akan datang 25 Oktober ini jam 9 malam di TV3 atau stream langsung HD di Tonton. Okey, buat yang terlepas tu jangan risau, ada siaran ulangan di TV9 jam 10.30 malam. Belanja macam wow, ada gaji, ada lagi. Okey, hari Jumaat ini topik kita sangat menarik. Hari Isnin juga lebih menarik kerana topiknya ialah kriteria jodoh. Mencari jodoh. Kriteria jodoh Pilihan. Bagi mereka yang masih mencari jodoh, termasuk penerbit kita hari ini, Natasha Hamzah tu. Ini boleh bersama-sama kita nanti. Dan juga yang semua masih tengah mencari lah. Kan? Betul mana? Kita dah ada dah. Kita dah salah. Dah jumpa kriteria yang kita cari. Okey, Nuban, pesanan air kepada peminat-peminat. Silakan. Okey, terima kasih semua yang menyokong saya sehingga ke hari ini, dan saya dah keluarkan lagu baru dah pun daripada saya memang lahir daripada nyanyian, pada program reality nyanyian. So inilah buah tangan saya terbaru untuk semua orang yang pernah kenal saya daripada dulu sampai ke hari ini, ya. Dan jangan lupa dengarkan, jangan lupa request lagu ni dekat semua platform. Ya, dan enjoy lah. Terima kasih untukku. Okey, selamat je ni. Okey, selamat je. Terima kasih Nuban. Dan kita ucapkan selamat maju jaya. Amin. Dan juga terima kasih kepada semua penonton-penonton juga atas kata orang kerjasama anda untuk hari ini. Dan kita tutup hari ini bersama dengan Kekasih Untukku dari Nuban. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tersemat dalam kalbuku, hanya dirimu yang aku perlu. Bahagianya bila denganmu. Sering kau yang aku rindu, di langit mimpi datang bertamu, merangkaikan kasih yang teragung. Jangan kau pernah merasa sehalus ragu di hatimu. Kaulah yang benar-benar ku cinta, seikhlas hati aku terima. Kaulah menghiasi hidupku, kekasih untukku.
ku